hatiku, kata demi kata, antara buku ke buku. Baik, kembali bersama kami dalam Travelog Seorang Bibliomania bersama dengan Kuala Lumpur World Book Capital KLWBC 2020. Dan terima kasih Izul dan Atirah di atas perkongsian sebentar tadi bersama dengan Encik Abdul Rahman Ahmad, Ketua Pengarang bernama Merungkai Perspektif dari Seorang Pengamal Media. Jadi selepas ni Puan, kita berada di segmen yang kelima ya Puan. Terakhir ke? Ya, segmen yang terakhir. Segmen Tidak Kenal Maka Tak Cinta. Dan kita akan dengarkan perkongsian buku yang pertama daripada Encik Ali Imran Muhammad Nordin dan merupakan seorang penulis buku. Sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Okey semua, selamat berjumpa dalam sesi ulasan buku kita pada kali ini. Nama saya Ali Imran, saya adalah fact checker di Bernama dan saya ini akan membincangkan buku yang bertajuk The History of Quranic Text. So ini buku yang menarik lah sebab pada saya ketika saya tengok tajuk buku ni, terus saya fikirkan, oh saya tak pernah tahu cerita betul tentang macam mana kita kisah Al-Quran tu dibukukan. Jadi menarik untuk saya tahu sebab daripada apa yang saya dengar-dengar, saya nak counter check. Harapnya buku ni dapat boleh memberikan gambaran yang sebenar ataupun gambaran yang lebih mendalam. Jadi kita pergi dulu awal tentang buku ini. Penerbitnya ada beberapa sebab ini adalah edisi kedua. Kredit pertama diterbitkan pada 2003 oleh UK Islamic Academy di Leicester, UK, dan edisi kedua pada 2008 oleh Azami Publishing House, Riyadh, Saudi Arabia, dan edisi ini pada 2011 dan edisi ini juga dicetak semula pada 2014. Jadi secara umum ada dua yang kita dapat dengar tadi, cuma di sini ditulis juga jointly published by Azami Publishing House di Riyadh, Islamic Book Trust di Jalan Osman PJ, dan juga Al-Kalam Publishing di Alberta, Kanada. So itu tentang buku ini yang tebalnya 375 muka surat. Buku ini selain membincangkan tentang hal pembukuan Al-Quran, ia juga membincangkan tentang kitab Bible, Old Testament dan New Testament, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Jadi saya tidak akan pergi terlalu mendalam, tapi apa yang saya nak bawa kita bincang pada hari ini adalah tentang buku ini sendiri. Kalau pada pendapat saya, buku ni sasaran pembacanya adalah pembaca yang matang. Saya tak ada sebarang benchmark ataupun satu sasaran umur, tapi asalkan orangnya sedia untuk membaca dan menilai, terutamanya bagi orang yang sukakan sesuatu benda yang berbentuk sejarah, yang dalam buku ini menceritakan hal sejarah tu dalam bentuk yang lainnya. Maksudnya dia bercerita daripada point A ke point B, C, D dan berterusan. Jadi mudah untuk si pembaca memahami sebab dia memberikan pembaca garis masa yang jelas ataupun garis masa yang mudah difahami. Jelas tu mungkin kurang tepat. Jadi kalau dari segi adakah buku ni mempunyai versi kulit tebal, saya tak pasti sebab saya jumpa ni buku ni, saya terus beli, saya tak pernah check lah dengan orang lain sama ada dia ada versi lain atau tidak. Versi pertama dia macam mana kulit dia, tapi apa yang penting kita terus kepada isi kepada buku ni lah. Buku ni macam saya sebut tadi ada dua bahagian besar. Kalau kita tengok pada dia punya isinya kan, daripada History of the Quranic Text, dan kemudian dari bahagian dua History of Biblical Scriptures. Jadi ini dua bahagian besar, dan akhirnya ada yang ketiga lah, ada An Appraiser of Orientalist Research. So penulis ni nama dia Muhammad Muhammad Mustafa Al-Azmi ni, dia orang India. Apa yang menarik pasal buku ni ataupun apa yang pada saya orang perlu faham tentang buku ni, cara penulis mengolah kefahaman daripada peringkat yang sangat asas. Kita tengok daripada
bagaimana penulis memulakan kisahnya dengan tajuk yang bernama tajuk yang menceritakan tentang pengenalan, tapi dia cerita tentang sejarah dulu, sejarah di Mekah, sejarah Nabi Ibrahim sedikit kan, early history of Islam. So daripada situ dia bawa kita untuk memahami situasi politik di situ, macam mana Kushai mendapat kuasa di Mekah, dan daripada Kushai itu datanglah kekuasaannya, dan kalau barulah kita faham bagaimana kaitan Nabi Muhammad ni bila dikatakan tentang Nabi Muhammad datang daripada golongan bangsawan. Ada dia punya family tree dekat sini Jadi itu penting pada saya untuk orang faham, sebelum orang faham Quran, barulah kita tahu macam mana asal buku tu. Dari situ kita boleh menambahkan minat kita yang lebih mendalam pada pembacaan Al-Quran. Itu saja dari saya. Ni pun dah habis masa, minta maaf. Nanti kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Jumpa lagi. Ya, begitulah tadi perkongsian buku daripada Encik Ali Imran Muhammad Nordin berkenaan dengan buku Quranic Text yang telah mendedahkan lebih lanjut apa yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, ya puan. Dan selepas ini kita bersama dengan seorang lagi penulis, iaitu Encik Rizwan Muhammad Ghazali, yang akan memberitahu buku kegemaran beliau. Sama-sama kita saksikan juga bingkisan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rizwan bin Muhammad Ghazali. Saya merupakan pencinta kepada buku-buku, terutamanya yang berbentuk novel fiksyen dan juga komik. Dan pada hari ini, disebabkan saya minat pada novel fiksyen, hari ini saya nak review satu buku yang bertajuk Basikal Lajak. Okey, buku ini ditulis oleh Shasha Ali dan juga Aman Wan dan diterbitkan oleh Blank Book. Dan diterbitkan pada tahun 2009. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada 5 novel dalam siri Fail Juvana. Kita ada tajuk Tahfiz Terbakar, Mangsa Cinta, Derita Cantik dan juga Aku Berdosa. Okey, jadi hari ini saya nak akan review salah satu buku yang paling saya gemar dalam siri ini, iaitu Basikal Lajak. Sebab apa saya suka dan saya dapat menjiwai ceritanya, walaupun ia adalah sebuah fiksyen, tapi ia adalah adaptasi daripada kisah-kisah yang sebenar. Bermaksud apa yang terjadi dalam buku ini ia benar-benar berlaku. Penulis cuma mengolah sedikit seperti nama watak ataupun latar belakang serta beberapa plot. Buku ini sasaran utama dia adalah untuk kelompok remaja, yang mana pelajar sekolah menengah. Tapi bagi saya bukan hanya remaja sahaja yang sesuai untuk membaca buku ini. Para ibu bapa juga sesuai untuk membaca buku ini kerana kita sama-sama boleh menyelami apa sebenarnya situasi dan juga keadaan yang berlaku di kalangan anak-anak kita. Jadi buku ini sangat baguslah untuk kita sama-sama baca, tak kira pada peringkat umur. Secara fizikalnya, buku ni reka bentuk kulit dia bagi saya memang sangat menarik. Kalau tengok contoh-contoh tajuk yang lain pun memang semuanya cantik-cantik lah, dan menggamit rasa untuk kita membaca apa isi kandungan dalam dia. Dia punya ketebalan dia tak begitu tebal, dalam 110 muka surat sahaja, dan kita boleh habis dalam masa sehari pun dah boleh habis dah sebenarnya. Okey, untuk Basikal Lajak ni, sinopsis dia adalah merupakan cerita tentang seorang remaja berusia 15 tahun. Kalau kita tengok sini, pelumba haram berumur 15 tahun. Yang mana Alan ni dia ada satu kumpulan basikal lajak yang mereka gelar diri mereka sebagai Gagak Hitam. Yang mana mereka ini adalah remaja-remaja yang liar, yang inginkan kebebasan, remaja yang nakal dan tak suka belajar. Tapi di kalangan mereka ini ada juga yang mempunyai cita-cita dan impian. Namun disebabkan oleh kenakalan mereka yang gemar untuk berlumba menggunakan basikal lajak, terjadilah satu tragedi berdarah yang telah menenggelamkan dan meragut segala impian, harapan mereka, ibu bapa, dan meragut nyawa. Sekali lagi, ini adalah inspirasi daripada sebuah kisah benar. Penulis menulis semula dan mengolah cerita ini sebagai satu peringatan kepada para remaja supaya sentiasa berwaspada. Jangan biarkan jiwa remaja yang sering memberontak dan inginkan keseronokan, kebebasan sehingga meragut masa depan dan impian kita
Dan yang paling menjadikan sekiranya kita telah membuat sesuatu yang di luar jangkaan sehingga menghancurkan harapan mak ayah kita. Jadi apa yang saya suka dengan buku ini adalah penulis sangat kreatif dalam menyusun plotnya dan menjadikan jalan ceritanya tak klise, tak begitu direct, dan kisah yang diceritakan tu benar-benar menyentuh jiwa kita dan kita dapat rasakan seperti kita menonton kejadian tersebut. Kisah tragedi yang berdarah yang berlaku itu benar-benar memberi kesan dalam diri pembaca, membuatkan bila kita baca kita akan rasa takut untuk membuat kesilapan tersebut. Jadi sekian saja saya punya review untuk buku ini. Boleh dapatkan di pasaran Basikal Lajak. Dan begitulah tadi perkongsian daripada Encik Rizwan Muhammad Ghazali yang berkongsikan tentang buku Basikal Lajak. Dan betul ya puan, cikgu saya pernah cakap kita boleh baca seseorang itu berdasarkan buku yang beliau baca. Dan saya dapat simpulkan Encik Rizwan ni sebenarnya beliau berjiwa remaja berdasarkan bahan pembacaan beliau. Dan dengan berakhirnya perkongsian buku daripada Encik Rizwan Muhammad Ghazali sebentar tadi, maka kita telah pun berada di penghujung program puan. Mungkin puan kita nak dengarkan sedikit. Sebelum tu saya nak tanyalah puan kenapa pilih tajuk Travelog seorang bibliomania? Tak ramai orang faham apakah maksud bibliomania. Mungkin puan boleh terangkan sedikit. Sebenarnya terima kasih kehidupan kita ni sebagai satu pengembaraan. Yes, daripada kita lahir ke dunia, kita dihidangkan oleh ibu bapa kita mungkin flashcard ke atau apa-apa maklumat sehingga kita pergi ke sekolah prasekolah, kita pergi sekolah rendah, sekolah menengah, sehingga kita pendidikan dari awal lagi. Ya, dari awal. Jadi itulah pengembaraan kita sehingga kita dipanggil oleh Sang Pencipta kita. Jadi seperti yang kata menuntut ilmu sehingga ke liang lahat ataupun ke negara China. Maksudnya menuntut ilmu itu tidak ada penghujungnya sehingga penghujung usia kita sebenarnya kita harus menuntut ilmu puan. Betul. Jadi kata kita baca surah Yasin pun juga kita sedang membaca kalimah yang kalimah Allah. Dan juga Iqra, jangan lupa. Bacalah Iqra. Wajib kita baca. Jadi warga perpustakaan ni memang melakukan satu kerja yang murni menggalakkan orang membaca, menuntut ilmu dalam apa-apa media sekali. Jadi diharap agar rakyat Malaysia ni membacalah, bacalah sehingga kita ke akhir hayat kita. Membaca gedung ilmu. Seterusnya puan mungkin sedikit rumusan ya puan daripada puan mengenai program kita ini sikit lagi. Okey. Jadi saya dapat merasakan bahawa jika kita ingin menjadi bibliomania tu yang paling ekstrim lah saya rasakan, kita perlu bermula dengan mengetahui faedah. Okey. Bila kita tahu faedah membaca tu katalah kita percaya dengan faedah, barulah kita mendapat manfaat daripada apa yang kita lakukan. Life is better if you believe. Okey, kata-kata yang menjadi motivasi mungkin puan Yes. Bila kita tahu faedah, yang kita akan mengenali dan tahu bagaimana cara untuk menjadi seorang pembaca yang bijak. Jadi kemudian kita jadi pencinta buku. Seterusnya kita akan menjadi penggila buku. Saya juga penggila buku. Saya juga ada pustakaan di rumah Okey puan, mungkin puan boleh cakap sedikit koleksi yang menjadi kegemaran puan, macam genre buku kegemaran puan macam mana? Ya, sebenarnya saya memang minat memasak. Juga seperti Puan Adila tadi, saya memang banyak buku masak. Saya suka mewarna terapi mewarna, dan buku mewarna saya memang banyak. Saya juga minat seni. Banyak buku seni saya. Dan sebab itu Dr. Zahra mengatakan jika kita ingin memulakan tabiat membaca tu, bacalah atau belilah buku yang menjadi minat kita. Kalau minat berkebun, saya pun minat berkebun, dan banyak juga buku-buku tentang pertanian. Baik puan, menyingkap dunia seorang pustakawan, apakah cabaran yang dialami oleh seorang pustakawan ni sebenarnya puan? Ramai penonton kita yang menyaksikan kita secara dalam talian sekarang mungkin nak tahu apakah cabarannya? Wah, cabaran dia sebenarnya bukan kecil tetapi doable. Maknanya kami ni dalam bidang kepustakawanan, kami bukan ingin mengejar ICT.
tetapi kami ingin bergerak serentak, Seiring seiring dengan perkembangan teknologi pun. Ya, jadi kita perlu mencabar diri kita macam seolah ni dalam talian ni. Ini perkara yang pertama yang saya lakukan tapi bukan di bernama. Jadi kita perlu mencabar diri kita dan juga setiap pustakawan perlu meningkatkan kemahiran dan juga dalam bidang yang mungkin dia satu langkah daripada bidang kepustakawanan. Tetapi kita boleh menjadi baik dalam keduanya dengan mempunyai fizikal dan juga digital. Yes. Memastikan kita kekal relevan, kita harus bergerak seiring dengan teknologi semasa. Mungkin akhir kalam Puan, sedikit penghargaan kepada mereka yang bertungkus lumus bagi program ini daripada Puan sendiri. Pertamanya Yulah, berterima kasih kepada you Sama-sama, kerana Puan. menjadi moderator yang hebat kan. Jadi tanpa semua yang menghasilkan bahan, pihak teknikal dan semualah yang terlibat secara langsung dan tidak langsung tidak akan berjaya kalau tidak akan berjaya kalau mereka ni tak ada. Jadi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kerana saya tahu sekarang ni semua nak bercuti ya. Dah hujung tahun semua dah mood nak bercuti. Biasa, Tapi mana-mana pun. ya, saya kata lepas program ni semua orang pergilah bercuti. Saya benarkan. Kalau tak nak cuti pun saya suruh pergi cuti. Okey, mungkin penghargaan khas untuk Ketua Pegawai Eksekutif kita Puan, Datuk Mokhtar Husin. Tanpa sokongan beliau pun program ini tidak akan berjaya. Ya, Maka betul. dengan itu, dengan satu lagi kita juga mengucapkan tahniah kepada Datuk Mokhtar dan juga sebagai Ketua Pegawai Eksekutif yang baru di dan juga bernama Encik Rahman, Encik Abdul Rahman Ahmad, Ketua Pengarang bernama yang baru. Satu lagi saya ingin mesti sebut, KLWBC Okey, KLWBC memberi dana kepada kita dan Persatuan Pustakawan yang memberi peluang pada kita untuk melakukan program ini sebanyak 13 host. Baik. Dan juga kita adalah salah satu daripada host. Baik. Ikuti semua 13 siri. Ini adalah siri yang terakhir membolehkan anda menjawab kuis perdana yang akan bermula esok 31 Disember 2020 secara dalam talian, dan program di Jalan Melaka berhadapan dengan Bank Muamalat. Dengan berakhirnya sebentar tadi penghargaan dan juga perkongsian buku diharapkan dapat memberi 1001 makna kepada penonton yang menyaksikan kita secara dalam talian. Maka dengan itu sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Sebuah buku cinta. Bacalah kata-kata syair ibuku, surat cinta